Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan tajuk Hak Keistimewaan Orang Melayu. Nama saya Nur Akilah binti Abdullah, nombor matrik 1221524. Baiklah, pertama sekali latar belakang kajian. Kedudukan istimewa orang Melayu di Malaysia merupakan tradisi yang telah lama terpelihara dan dilindungi oleh perlembagaan. Raja Malaysia mempunyai tanggungjawab untuk memastikan tradisi ini dipertahankan, dan ini dilakukan melalui perjanjian antara kerajaan Malaysia dan kerajaan British. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong dikehendaki oleh perlembagaan mengambil langkah untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera di Sabah dan Sarawak. Ini termasuk menyediakan jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa dan bantuan lain untuk membantu kaum ini berjaya. Seterusnya, Perkara 153, Perlembagaan Malaysia memberi tanggungjawab kepada Raja ataupun Yang di-Pertuan Agong untuk menjaga hak-hak orang Melayu dan rakyat Malaysia. Contohnya adalah perkara seperti menetapkan kuota untuk orang yang ingin bekerja dalam kerajaan, mendapatkan beasiswa dan menghadiri sekolah awam. Di samping itu, ketika perlembagaan sedang digubal, beberapa cadangan telah dibincangkan untuk cuba mencapai persetujuan. Ini dipanggil kontrak sosial. Dalam proses ni, orang daripada pelbagai kaum bekerjasama untuk mencuba dan mendapatkan yang terbaik untuk mereka. Sebagai contoh, orang Melayu bersetuju untuk melonggarkan syarat kerakyatan bagi orang, manakala bagi orang sebagai contoh, orang Melayu bersetuju untuk melonggarkan syarat kerakyatan bagi orang bukan Melayu, manakala orang bukan Melayu pula menerima hakikat bahawa orang Melayu mempunyai kedudukan istimewa. Seterusnya, kita pergi ke slide seterusnya, adalah persoalan kajian. Persoalan yang kami dapati dalam kajian ini adalah nombor 1, bagaimanakah hak keistimewaan orang Melayu kini diperoleh dan digunapakai sehingga kini. Nombor 2, apakah cabaran yang dihadapi pada masa kini untuk mengekalkan hak keistimewaan orang Melayu. Dan nombor 3, adakah keperluan bagi generasi kini untuk mempertahankan hak keistimewaan orang Melayu. Seterusnya, objektif kajian. Objektif yang kami dapati dalam melalui kajian ini ialah untuk mengkaji hak-hak keistimewaan orang Melayu dan untuk mengenal pasti apakah asal-usul permulaan hak keistimewaan orang Melayu digubal, dan untuk mengenal pasti apa itu Perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Seterusnya, slide yang seterusnya ialah skop kajian. Skop kajian kami adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai hak-hak keistimewaan orang Melayu dengan cara mengenal pasti permasalahan yang berlaku dan cabaran yang dihadapi dalam menggubal hak-hak keistimewaan orang Melayu. Selain itu, Perkara 153 adalah sebahagian daripada Perlembagaan Malaysia yang telah menimbulkan banyak kontroversi. Hal ini kerana ia mewujudkan hak dan keistimewaan yang berbeza untuk kumpulan etnik yang berbeza di Malaysia. Manakala untuk sorotan literatur pula, hak orang Melayu dan bumi putera
sudah lama diiktiraf dalam perlembagaan. Dan sesiapa yang cuba mempersoalkan atau melawan mereka di parlimen adalah salah. Selain itu, menurut pakar sejarah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu Kei Kim, beliau berkata jika kita tidak memahami apa yang berlaku pada masa lalu, kita tidak akan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk masa depan kita. Seterusnya, metodologi kajian pula. Kajian ini menggunakan kaedah data sekunder, di mana data sekunder yang diperolehi dalam membuat kajian ini adalah melalui kaedah rujukan. Kami memperolehi data dan informasi dari laman buku perpustakaan dan dari laman web jurnal dan akademik. Manakala definisi maklumat penting juga diambil daripada Kamus Dewan edisi keempat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Definisi. Untuk lebih memahami dengan lebih mendalam apa itu hak keistimewaan orang Melayu, kita perlu kaji setiap patah perkataan yang ada pada perkataan tersebut. So, menurut Kamus Dewan edisi keempat, hak bermaksud milik kepunyaan seseorang atau sekumpulan manusia. Keistimewaan, kata dasar dia adalah istimewa, dan istimewa adalah bermaksud khas atau khusus untuk sesuatu tujuan tertentu. Dia macam kelebihan. Okey, sekarang beralih kepada perkataan orang. Orang adalah diri manusia itu sendiri, ataupun ia merupakan bangsa, kaum dan suku. Dan yang terakhir adalah Melayu. Melayu adalah nama sesuatu bangsa dan bahasa. Daripada maksud-maksud tersebut, kita boleh faham definisi hak keistimewaan orang Melayu. Tetapi, menurut perkara 160 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, orang Melayu atau lebih tepat lagi perkataan Melayu boleh didefinisikan sebagai orang yang menganuti agama Islam, mengamalkan adat Melayu, bertutur menggunakan bahasa Melayu, dan lahir sebelum Hari Merdeka sama ada di tanah Melayu atau Singapura, atau pada hari Merdeka telah bermastautin di tanah Melayu dan atau Singapura. Sekarang kita beralih kepada konsep. Okey, dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan telah termaktub tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Tetapi bukan itu sahaja, termasuk Bumiputera Sabah dan Sarawak mengikut fungsi dan undang-undang yang telah ditetapkan. Okey. Hak keistimewaan orang Melayu ini juga berlaku disebabkan campur tangan daripada pihak British yang berada di tanah Melayu. Tambahan pula, pertembungan rakyat yang berbilang bangsa seperti Melayu, Cina dan India telah mempengaruhi hak tersebut. Ini kerana orang Melayu perlulah diberi keistimewaan demi menjamin kedudukan Melayu dalam proses integrasi antara kaum di negara ini, setelah prinsip Common Nationally diperkenalkan oleh Perlembagaan Persekutuan 1957. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zakwan bin Abdul Ghani. Nombor matrik 1221525. InsyaAllah kita akan teruskan pembentangan slide dengan subtopik ciri-ciri hak keistimewaan orang Melayu. Jika dilihat di skrin, saya telah meletakkan sebanyak 7 isi ciri-ciri. Okey, yang pertama, perkara 153 jawatan dalam kerajaan. Menurut Tunku Abdul Rahman, masyarakat Cina lebih mengutamakan faktor ekonomi berbanding dengan faktor politik, manakala masyarakat Melayu lebih mengutamakan faktor politik
berbanding dengan faktor ekonomi. Namun statement ini tidak lagi relevan, iaitu untuk memajukan negara. Masyarakat Cina pada hari ini lebih mengutamakan politik. Jawatan-jawatan kanan dalam Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mestilah diperuntukkan pada nisbah yang tertentu untuk orang Melayu dan orang bukan Melayu seperti orang Cina. Okey, yang kedua, Islam sebagai agama rasmi. Seperti yang kita lihat pada hari ini, Malaysia ialah agama rasmi negara Malaysia ialah Islam, dan orang lain mempunyai hak kebebasan yang lain untuk menganut agama lain. Yang ketiga, perkara 153 peruntukan beasiswa, di mana peruntukan beasiswa atau bantuan yang lebih banyak untuk kepada penuntut-penuntut Melayu daripada penuntut-penuntut bukan Melayu. Okay, yang keempat, hak tanah. Kerajaan negeri boleh membuka tanah khas untuk Melayu dengan syarat kerajaan negeri juga memperuntukkan pembukaan tanah bagi orang ramai, iaitu bangsa lain yang serupa luas tanah untuk orang ramai tidak boleh melebihi luas tanah orang Melayu. Tanah milik orang Melayu tidak boleh diambil untuk tujuan orang bukan Melayu. Okey, yang kelima, bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan yang seperti kita lihat pada hari ini ialah kita menggunakan bahasa Melayu, iaitu bahasa lingua franca. Okey, yang seterusnya, perkara 153 bantuan ekonomi. Dilihat juga dari segi bantuan ekonomi yang perlu mengikut peraturan yang dibuat bagi membolehkan orang Melayu mendapat lesen-lesen atau kebenaran-kebenaran tertentu, bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti perusahaan dan aktiviti ekonomi lain. Yang terakhir, ketuanan Melayu. Ketuanan Melayu merupakan konteks sosial yang mendakwa bahawa orang Melayu adalah tuan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Orang Cina dan India di Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu dianggap sebagai pendatang, yang juga disifatkan mereka berhutang budi kepada orang Melayu kerana kesanggupan dan kesediaan orang Melayu menerima mereka sebagai warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Terdapat situasi di mana hak ketuanan Melayu dicabar, iaitu pada, seperti yang kita tahu, pada situasi 15 Mei, di mana terjadinya rusuhan kaum. Itu saja. Okay, InsyaAllah kita akan teruskan dengan slide kita, dengan iaitu faktor yang mempengaruhi hak keistimewaan orang Melayu. Okey, yang pertama sekali, pindaan perlembagaan. Jika dirujuk Perlembagaan Persekutuan, perkara 159 atau 5 menjelaskan bahawa pindaan perlembagaan perlu mendapatkan sokongan 2 daripada 3 setiap dewan dan perkenan Majlis Raja-Raja, membabitkan perkara seperti kedaulatan raja, kedudukan istimewa Melayu, Bumi Putera Sabah dan Sarawak, bahasa kebangsaan dan agama persekutuan. Okey, jika dilihat dalam konteks ini, situasi ini sangat memberi kesukaran dan kerumitan kepada orang-orang Melayu. Ditambah lagi dengan syarat lain, iaitu perlu perkenan MRR, iaitu Majlis Raja-Raja. Justru tidak kira parti mana-mana yang memerintah, sama ada BN, PN, PH, sukar memindah perlembagaan berkaitan perkara di atas selagi tidak diperkenankan oleh MRR. Okey, dalam proses ini semangat yang tinggi berlaku di antara Melayu dan bukan Melayu berkaitan kepentingan masing-masing. Contohnya, Melayu melonggarkan syarat kerakyatan bagi bukan Melayu, manakala bukan Melayu menerima hakikat kedudukan istimewa Melayu. Ketika itu, etnik Melayu juga menerima prinsip jus soli, iaitu dengan mengurniakan kerakyatan bagi mereka yang lahir selepas merdeka, dan kerakyatan lebih longgar bagi bukan Melayu dilahirkan sebelum merdeka.
Prinsip ini memberi hak kerakyatan kepada lebih 800,000 orang Cina. Tengoklah betapa banyaknya orang yang mendapat keistimewaan jus oli ini. Hasil persetujuan bersama semua etnik masyarakat Melayu diperuntukkan hak istimewa dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, secara khususnya menyentuh 3 perkara, iaitu perkhidmatan awam, ekonomi dan pendidikan. Okey, yang seterusnya poin yang kedua iaitu perkhidmatan awam. Dalam perlembagaan dinyatakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk menentukan rizab bagi orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak dengan memperuntukkan suatu kadar bilangan jawatan dalam perkhidmatan awam persekutuan yang baginda fikirkan perlu. Namun bagi menjalankan tanggungjawab, baginda tidak boleh mewujudkan sesiapa juga apa-apa jawatan awam yang disandang oleh individu itu. Okey, jika dilihat pada zaman dahulu, rata-rata orang Melayu yang terdiri daripada pesawah, penoreh dan nelayan berada dalam kemiskinan, iaitu sebanyak 64.8% berbanding bukan Melayu, iaitu 26% pada 1970. Keadaan ini menunjukkan majoriti orang Melayu berada dalam kemiskinan, terutama bagi yang tinggal di luar bandar. Okey, poin yang ketiga, hak keistimewaan pendidikan. Penjajah Inggeris telah meninggalkan sistem pendidikan yang terus mengekalkan orang Melayu dalam keadaan tertindas. Sistem pendidikan Inggeris ketika itu sekadar untuk menjadikan orang Melayu sebagai petani. Ditambah lagi dengan keadaan sekolah Melayu yang begitu teruk tanpa perabot yang cukup, kekurangan buku teks dan bahan bacaan, serta ibu bapa Melayu sudah mula hilang kepercayaan terhadap sekolah Melayu. Okey, poin yang keempat, ancam perpaduan kaum. Kestabilan politik di Malaysia amat bergantung bagaimana diimbangi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan yang sah bagi etnik lain. Jika keseimbangan ini diganggu, kestabilan politik akan menjadi tergugat dan boleh mengancam perpaduan kaum. Okey, maka statistik pada 1970 mengenai orang Melayu dalam perkhidmatan awam, ekonomi dan pendidikan mewajarkan perkara 153 digunakan bagi memperbaiki ketidakseimbangan terbabit. Sebagai contoh, Akta Universiti Teknologi Mara iaitu UiTM adalah natijah daripada perkara 153 untuk meramaikan orang Melayu dalam pendidikan tinggi negara, seterusnya memperbaiki jurang golongan profesional antara etnik. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Safian binti Syamsuddin dan nombor matrik saya 1221523. Hari ini saya akan menyambung tentang kesan terhadap hak keistimewaan orang Melayu. Baik, bagi poin yang pertama, seperti yang kita sedia maklum, yang di-Pertuan Agong ni dijadikan sebagai pelindung bagi meneruskan sistem feudal pada zaman dahulu, di mana pada zaman dahulu sultan ni dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Jadi disebabkan kepercayaan orang zaman dahulu yang bahawa sultan ni sangat berpengaruh, jadi kepercayaan inilah yang mana ianya menjadi tonggak bahawa sultan ni ataupun yang di-Pertuan Agong ni boleh dijadikan sebagai pelindung kepada hak keistimewaan orang Melayu. Bagi poin yang kedua, iaitu tanah untuk orang Melayu, bagi melindungi hak orang Melayu di bawah kerajaan negeri. Jadi orang Melayu ni dia nak dapatkan tanah dia nak dapatkan hak tanah dia kena minta kebenaran dengan kerajaan negeri. Sebabnya kerajaan negeri yang mengawal selia pembukaan tanah di setiap negeri. Jadi orang Melayu ni luas tanah mereka tidak boleh melebihi luas tanah orang ramai. Dan tanah bagi orang yang bukan Melayu tidak boleh digunakan untuk tujuan orang Melayu. Katakanlah ada satu tanah tu hak milik orang Cina, tetapi orang Melayu ingin gunakan dia bagi tujuan untuk dirinya sendiri. Baik, poin yang ketiga berkenaan dengan rizab, yang mana anak orang Melayu, rizab yang diberikan kepada orang Melayu berkaitan dengan anak Melayu yang ingin menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Tetapi disebabkan oleh orang Melayu
yang ramai dalam kemiskinan ataupun tidak mampu. Jadi ramai yang terlepas peluang untuk menyambung pelajaran ini. Baik, bagi poin yang keempat, iaitu berkenaan dengan tanah simpanan Melayu, terutamanya kepada golongan yang miskin. Jadi orang Melayu ni diberikan hak sebegitu demi menghargai perjuangan mereka. Malah tanah ni merupakan satu warisan masih ada untuk masa hadapan. Contohnya orang asing akan datang, contohnya dia nak memiliki tanah tersebut tetapi tidak boleh kerana tanah itu dirizabkan kepada orang Melayu. Baik, bagi poin yang kelima, iaitu bahasa Melayu sebagai lingua franca. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa Melayu ni digunakan sejak berabad-abad lama dahulu. Dulu semasa pemerintahan British, pegawai British ni dikehendaki untuk mengambil ujian bahasa Melayu, mempelajari bahasa Melayu dan juga dikehendaki lulus bahasa Melayu, barulah dia diterima untuk bekerja di tanah Melayu. Selain itu juga bahasa Cina dan juga bahasa India ni susah untuk kita belajar berbanding dengan bahasa Melayu yang mana ianya lagi senang dipelajari dan juga mudah disebut. Jadi bahasa Melayu ni dipilih sebagai bahasa kebangsaan sebagai tanda hormat. Baik, seterusnya tentang cabaran. Cabaran yang bermaksud dekat sini cabaran terhadap hak keistimewaan orang Melayu, yang mana orang bukan Melayu ni mencabar hak keistimewaan orang Melayu itu sendiri. Bagi poin yang pertama, ianya berkenaan dengan wujudnya anggapan daripada orang bukan Melayu bahawa kerajaan ni berlaku tidak adil kepada mereka kerana mereka menganggap bahawa hak keistimewaan Melayu ni terlalu banyak berbanding dengan mereka. Bagi poin yang kedua, tentang orang bukan Melayu ni, mereka menggunakan pelbagai alasan bagi menghapuskan segala hak keistimewaan orang Melayu. Contohnya mereka meminta untuk menghapuskan DEB, iaitu Dasar Ekonomi Baharu, hapuskan equity 30%, hapuskan kuota dan banyak lagi. Bagi poin yang ketiga, iaitu menggunakan perkara 153 ni untuk kepentingan diri sendiri. Bermaksudnya masyarakat yang bukan Melayu ni dia nak counter, dia nak attack orang Melayu, dia nak serang orang Melayu untuk menggugurkan hak keistimewaan mereka ni dengan menggunakan perkara 153. Seperti yang kita sedia maklum, perkara 153 ni tidak boleh diubah kecuali melalui perkenan oleh Raja-Raja Melayu. Poin yang keempat ni berkenaan dengan media, yang mana media ni terlalu memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menggunakan media masa terkini. Tetapi disebabkan oleh perkara itulah, hak keistimewaan Melayu ni semakin lama semakin terjejas kerana orang bukan Melayu ni kebanyakan mereka menggunakan media masa untuk pertikaikan hak keistimewaan Melayu ni. Bagi poin yang kelima, iaitu sistem pembelajaran yang tidak jelas. Sistem pembelajaran yang tidak jelas di sini bermaksud sistem pembelajaran terutamanya dalam subjek sejarah. Kerana dalam subjek sejarah sendiri pun ada perkatakan tentang perkara 153 ni. Jadi seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, ramai remaja ataupun pelajar, terutamanya masyarakat Melayu, kurang mendalami ilmu sejarah itu sendiri. Jadi macam mana kita nak pertahankan hak keistimewaan Melayu tu kalau masyarakat Melayu sendiri pun tak mendalami apa yang diperkatakan dalam perkara 153 itu. Baik, bagi slide yang seterusnya, ianya tentang langkah penyelesaian, iaitu cara bagaimana kita nak selesaikan cabaran yang orang Melayu ni telah hadapi untuk menentang apa yang diperkatakan oleh orang yang bukan Melayu. Baik, bagi langkah yang pertama, orang bukan Melayu ni ataupun orang golongan yang bukan Bumiputera ni diberikan peluang yang sama rata je. Bermaksud kat sini, orang bukan Melayu ni dia tak boleh nak cakap yang kerajaan ni tidak berlaku adil. Selain daripada tu, golongan yang bukan Melayu ni pun diberikan layanan yang membolehkan mereka ni sumbangan kepada negara. Contohnya dari segi ekonomi. Baik, bagi poin yang ketiga, iaitu orang Melayu perlu menggunakan media masa bagi mempertahankan
perkara 153 daripada dicerobohi oleh orang bukan Melayu. Bermaksudnya jika ada golongan orang bukan Melayu membuat menyebarkan sebarang fitnah ataupun menyebarkan sebarang maklumat yang palsu berkaitan dengan hak keistimewaan Melayu ni, orang Melayu ni boleh menggunakan media massa untuk menyampaikan perkara yang sebenarnya kepada mereka. Baik, bagi poin yang terakhir, iaitu berkenaan dengan pelajar terutamanya, perlulah mempelajari sejarah ni dengan sebaik mungkin dan mendalami ilmu sejarah tu sehingga kita faham bahawanya perkara 153 ni merupakan satu perkara yang sangat penting bagi orang Melayu seperti kita. Jadi bagi mempertahankan negara kita pada masa akan datang, jadi para pelajar ataupun remaja pada zaman kini seharusnya mendalami ilmu sejarah dengan sebaik-baik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Abdul Ghani, nombor matrik D1910541. Okey, kesimpulan dari hak keistimewaan orang Melayu ialah sebagai rakyat Malaysia yang hidup harmoni dan berbilang kaum, kita tak sepatutnya menjadi rakyat yang ego dan sombong kerana kerajaan yang telah dicapai sewaktu zaman Persekutuan Tanah Melayu. Isu ni dia menjadi satu topik yang sensitif dan tak perlu dijadikan seperti menyimbah minyak ke dalam api. Hak keistimewaan orang Melayu sudah nyata diperincikan di dalam perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah saling menghormati antara kaum agar mencapai titik perpaduan tanpa sebarang masalah pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.